Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita masih di bawah topik yang sama, which is tajuk matrix identity. Okay, so matrix identity ni ialah matrix segi empat sama. Segi empat sama, ingat balik, maksudnya bilangan baris dan bilangan lajur dia kena sama kan. And then matrix identity I ni, so sebenarnya matrix ni kita ada huruf A, B, C, D, E, F, G sampai lah Z kan. So sebenarnya kalau matrix tu matrix identity, selalunya kita label dia sebagai huruf I lah, matrix I. Ataupun matrix identity. Okay. Apabila matrix I ni didarabkan dengan suatu matrix A, kan, matrix A ni apa-apalah kan, sama juga tak kisah apa-apa, akan menghasilkan matrix A. Okay, so jom kita tengok contoh lah nak bagi clear. Okay, contohlah yang kita sedia ada maklum, kita sedia ada tahu bahawa apabila matrix A didarabkan dengan matrix B, result dia tak akan sama dengan matrix B didarabkan dengan matrix A. Dia tak sama tau. Ini yang kita kena tahulah kan. Apa-apalah matrix, tak kisahlah apa-apa peringkat pun. A darab dengan B, dia tak akan sama jawapan dia dengan B darab dengan A. Tapi let's say, macam mana katakanlah kalau jawapan dia sama? Okey, so jom kita tengok. Contoh kita ada satu matrix A. Matrix A ni kalau perasan kat sini peringkat dia ialah 2 darab 2. Betul tak? Untuk matrix B ni pun kalau awak tengok dia punya peringkat dia ialah 2 darab 2 juga. So tak kisahlah matrix A ni it can be any number dalam dia. Matrix B ni pun it can be any number. Tak kisah So katakanlah bila kita darabkan matrix A dengan matrix B, kalau perasan kat sini kita dapat jawapan matrix A kan? Perasan tak? Kan? So kita boleh buat kesimpulan dekat sini, apabila A didarabkan dengan matrix B, kita akan dapat jawapan matrix A. Okey, yang tu satulah settle. Next, kita tukar pula. Tadi matrix A darab dengan matrix B, dapat jawapan A. Sekarang ni kita tukar pula, kita buat matrix B pula yang darab dengan matrix A. So ni sama jugalah, peringkat dia 2 darab 2. Ni pun 2 darab 2. Kalau perasan matrix B, bila didarabkan dengan matrix A, jawapan dia still kita akan dapat jawapan matrix A. So kita boleh buat kesimpulan kat sini, B, bila didarabkan dengan A, dia still dapat jawapan A. Tadi sebenarnya, kalau kita tengok pada general knowledge kita, A bila darab dengan B, dia tak akan dapat jawapan sama dengan B darab dengan A. Betul tak? Tapi sekarang ni macam mana boleh sama? Kalau perasan kat sini, A darab B dapat A. B darab A pun still dapat A juga. Betul tak? So inilah terhasilnya nama matrix identity tu, okey? Sebab apabila matrix A didarabkan dengan matrix B, dapat jawapan sama matrix B darab dengan matrix A, iaitu jawapan dia ialah matrix A. So kita boleh simpulkan bahawa matrix B tu ialah matrix identity. So sebenarnya kita tahu kita sedia ada maklum lah. Sebenarnya matrix AB bila darab dengan matrix BA, jawapan dia takkan sama. Kan? AB takkan sama dengan BA. Tapi tiba-tiba bila kita darab, kita still dapat jawapan sama. So bila dapat jawapan sama iaitu matrix A, so matrix B inilah nama dia matrix identity. Ataupun kita boleh simpulkan A darab dengan I sama dengan I darab dengan A, iaitu A. Macam tu yang awak tengok tadi lah. So ini adalah sejarah asal dia lah kenapa kita boleh namakan matrix identity tu, sebab pada asalnya AB tak sama dengan BA bila kita darabkan. Tapi tiba-tiba sama. Bila tiba-tiba sama maksudnya huruf yang satu lagi tu nama dia ialah matrix identity. Okay. So sama jugalah. Let's say contoh yang ini A darab B sama dengan B darab A iaitu A. So kiranya B ni matrix identity. Tapi let's say contoh kalau kiranya awak darabkan A dengan B, dapat jawapan sama dengan B darab A, iaitu jawapan awak ialah matrix B. So maksudnya matrix A ni dikira sebagai matrix identity. Okay? Macam tu. Okay, so next. Kalau awak tengok dekat sini, itu yang nombor satu lah. Awak faham lah matrix identity tu macam mana yang boleh terhasil. Kalau awak perasan dekat sini, contoh dekat sini ialah matrix B tu matrix identity kan. Kalau tengok matrix identity ni bentuk dia ada satu dekat hujung belah kiri dan satu hujung dekat belah kanan. Perasan tak? Kan? Perasan kan? Untuk menghasilkan jawapan yang sama tu. Let's say, so sebenarnya matrix identity ni bentuk dia memang macam tu ke?
Kan? So jom kita tengok contoh yang lain pula. Okey, kalau contoh yang ini basically kita tukar. Tadi matrix B dia ada satu dekat hujung kanan atas ni dengan satu hujung kiri bawah ni. Sekarang ni kita tukar, kita letak satu juga dekat sini. Okay, so bila kita darabkan matrix A dengan matrix B ni, kalau awak tengok, kita dapat tak jawapan matrix A? Tak sama kan? Betul tak? Lepas tu seterusnya kita tukar pula. Tadi satu je dekat bawah ni. Atas ni kosong kan, kita tinggal. Lepas tu kali kita tukar pula, dua-dua ni pun kita tukar jadi satu. So semua unsur dalam ni satu lah untuk matrix B. So bila kita darabkan, dapat tak jawapan sama? Tak dapat juga matrix A, betul tak? Ataupun matrix B, kita tak dapat antara dua matrix tu, betul tak? So kat sini kita boleh simpulkan bahawa matrix B ni bukan matrix identity. So maksudnya, jom kita tengok ciri-ciri matrix identity. So, ciri-ciri matrix identity ni mestilah segi empat sama, mempunyai bilangan baris dan laju yang sama dengan pasangan matrix yang sama. Maksudnya, contoh kalau dalam kes ni kita ada matrix 3 darab 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kan? So, basically kalau awak tengok kat sini, peringkat matrix A kita dekat sini ialah 3 darab dengan 3. So basically identiti dia ni pun mestilah mempunyai peringkat matrix yang sama iaitu 3 darab 3. Okey. So kat sini ialah matrix A lah, betul tak? Okay. So kalau awak perasan kat sini bentuknya ialah susun unsur satu di sepanjang perpenjuru dari sudut kiri atas hingga sudut kanan bawah. So maksudnya untuk kita mendapatkan matrix A, satu matrix A ni didarabkan dengan matrix yang lain ni iaitu matrix B ni lah kan, untuk dapat jawapan matrix A juga. Matrix B ni mestilah bentuk dia disusun atau satu di sepanjang perpenjuru dari sudut kiri atas this one sampailah hujung kanan bawah. Okay. So inilah bentuk matrix identity. Okay. So manakala unsur di tempat lainnya ialah sifar. So awak tahulah kadang ada student tanya, kenapa matrix identity ni tak boleh ke jadi bentuk unsur lain? Cubalah awak try darab. Macam tadi tu kita try kan darab. Kiranya kita buat satu-satu kan. Tapi kita tak dapat matrix A juga. So basically untuk jadi matrix identity, syarat dia kena dapat matrix yang sama kan dengan soalan dia. So that's why lah kat sini bila dia darab dapat jawapan yang sama, so nama dia ialah matrix identity. Okay. So itulah sejarah macam mana tercipta matrix identity. Okay, next. Nanti kediri 2.2D. Okay, kita tengok. Diberi matrix C sama dengan negatif 1, 3, 2, 5. Kan? Dan matrix D sama dengan 1, 0, 0, 1. Tunjukkan matrix D ialah matrix identity. Okay, so sebelum ni kita tahu untuk menjadikan dia matrix identity, bila kita darabkan matrix C kita ni dengan matrix identity, kita akan dapat jawapan C juga, betul tak? So kita darabkan, kita try darabkan matrix C darabkan dengan matrix D. D ni kiranya matrix identity kita lah, kan? Matrix C bila kita darabkan dengan matrix D, kita dapat jawapan matrix C. Perasan tak? So bila dapat jawapan matrix C, kita boleh simpulkan bahawa D ni ialah matrix identity. Okay, so remind balik. Bila satu matrix A tu didarabkan dengan matrix B, awak akan dapat jawapan A. And then B darab dengan A pun awak akan dapat jawapan A juga. So B tu ialah kita punya matrix identity. Macam tu. Okay, senang je. Okay, so settle untuk matrix identity. Sekarang kita nak masuk matrix songsang pula. Okay, matrix songsang ni apa benda pula? Okay, so jika pendaraban matrix A, okay, let's say kita ada matrix A. Bila kita darabkan dengan matrix B, okay, kalau perasan kat sini matrix B, dia akan menghasilkan matrix identity. Betul tak? Kan? Basically kita tahu kalau A darab dengan B, jawapan dia sama dengan B darab dengan A. So maksudnya kita akan dapat jawapan dia matrix identity kan, I kan. So maka matrix B tu adalah matrix songsang untuk matrix A dan sebaliknya. Okay. So basically contoh kita ada satu matrix A. Kita tahu kalau matrix A darab dengan matrix B, dia tak akan sama untuk matrix B darab dengan matrix A. Betul tak? Kan jawapan dia akan berbeza. Tapi let's say katakanlah kalau matrix A darab dengan matrix B,
awak dapat jawapan dia ialah identity, and then identity tu kita ni lah matrix identity, susun unsur satu-satu macam ni kan. And then bila matrix B darab dengan matrix A pun awak akan dapat identity yang sama. So basically kita boleh simpulkan bahawa matrix A ni ialah songsangan untuk matrix B dan matrix B ni ialah songsangan untuk matrix A. Faham tak? Macam tu. Okay. So basically matrix songsang ni kita boleh juga panggil sebagai matrix kembar sebenarnya. Maksudnya matrix kembar tu kiranya bila A didarab dengan B dapat jawapan I, matrix identity. And then bila B didarabkan dengan A pun akan dapat jawapan I ataupun matrix identity. So kiranya A dengan B ni kira pasangan kembar lah untuk each other. Macam tu maksudnya. Dia kalau kembar, dia sebenarnya bahasa dia songsang. Maksudnya A ni ialah songsang untuk B dan B ni ialah songsang untuk A. Macam tu. Macam pasangan kembar, kan dia orang adik-beradik satu sama lain. Macam tu lah maksudnya. Okay. Okay, so kalau tengok kat sini, matrix songsang A negative 1 dipanggil sebagai matrix songsang A. So kiranya untuk matrix songsang A, kita panggil dia sebagai A negative 1. So kalau awak nampak A ni maksud dia matrix songsang, matrix biasa, matrix A. Kalau untuk A negative 1 ni maksudnya matrix songsang A. Okay? Okay. So pendaraban matrix A dan matrix songsang A, iaitu A negative 1 lah, akan menghasilkan matrix identity. So basically contohlah kalau awak darabkan A dengan B, awak dapat I, kan? Contoh tiba-tiba bila awak darabkan B dengan A, awak dapat jawapan matrix lain contohnya. Awak tak dapat lah, jawapan I tu tak sama. So maksudnya kita boleh simpulkan bahawa A dengan B ni bukan kembar ataupun bukan songsang untuk salah satu untuk satu sama lain. Okay? So dia mesti syarat dia A darab dengan B dapat identity, and then B darab dengan A pun dapat identity juga. Bila lulus dua-dua ni baru awak boleh sebut bahawa matrix A ni songsang untuk B dan B ni ialah songsang untuk A. Kiranya adik-beradik kembar lah diorang dua ni. Okay? Macam tu. So, next. Tengok contoh. Tentukan sama ada matrix berikut ialah matrix songsang bagi matrix itu. Okay, jelaskan jawapan anda. So, contohnya kita ada satu matrix ni. Kita bagi nama lah matrix ni. Contohnya matrix A. Lepas tu dia suruh kita tentukan sama ada dua matrix ni, matrix A dengan B ni, kan? Ini matrix B lah contohnya, ini matrix C. So dia suruh kita tentukan sama ada matrix B dengan C ni ialah pasangan matrix songsang untuk yang A ni. So nak tahu cara dia macam mana tadi? Kita darabkan matrix A darab dengan matrix B, kita akan dapat jawapan matrix identity. Betul tak? Okay, so kalau awak darabkan, kita try lah. So yang pertama ni kita darabkan matrix A darab dengan matrix B. Lepas tu tengok jawapan awak. Adakah awak dapat jawapan bentuk matrix identity? Tak dapat kan? Matrix identity kita tahu bentuk dia mesti susun unsur satu. Maksudnya satu, satu, and then nombor lain kosong, kosong. Kan? So bila awak darabkan A dengan B tak sama dengan identity, maksudnya A dengan B ni bukanlah pasangan songsang antara satu sama lain. Okay? So kita boleh simpulkan kat sini bahawa 41 negatif 72 ni bukan pasangan matrix songsang untuk matrix A kita ni. Kerana hasil darab dua matrix ini bukan matrix identity. Okay? Macam tu. Okay, kita tengok yang B pula. Okay, yang B ni kiranya kita tengok. Kita try. C ni pasangan matrix songsang untuk A ke tidak? So cara dia, mula-mula kita darab dulu matrix A ni dengan matrix C. Kalau awak tengok jawapan dia, kita dapat identity. Kan? So basically A darab dengan C dapat identity. Okay, settle. So seterusnya kita kena try juga untuk C darab dengan A. Betul tak? Dapat ke tak identity? Okay, so kita tengok. C ni darabkan dengan A. Oh, kita dapat juga identity. Perasan tak? So bila lulus kedua-dua syarat ni, A darab dengan C dapat identity, C darab dengan A dapat identity. So kita boleh simpulkan bahawa matrix C kita ni ialah matrix songsang bagi matrix A, kerana hasil darab dua matrix ini ialah matrix identity. Okay? So senang je sebenarnya matrix identity ni. Matrix songsang, identity. So kita remind balik, contoh kalau kita ada matrix A darabkan dengan matrix B, dapat jawapan matrix A.
And then bila matrix B darab dengan matrix A, dapat jawapan matrix A juga. So maksudnya B ni ialah matrix identity. Itu untuk matrix identity lah. Kalau untuk matrix songsang, maksudnya bila A darab dengan B dapat jawapan I, identity. And then B darab dengan A dapat jawapan identity. So maksudnya dua-dua ni adalah pasangan songsang antara satu sama lain. Okay. Tu je nak senang ingat. Senang je. Okay. So next. Macam mana cara nak menentukan matrix songsang untuk matrix 2 darab 2? Okay. So basically sebelum ni kita tahu. Kalau matrix A didarabkan dengan satu matrix B, tak kisahlah macam apa pun. Bila kita dapat jawapan matrix identity, maksudnya diorang dua tu adalah pasangan songsang antara satu sama lain kan. Okay, contohlah kalau kita ada satu matrix A, kan? And then kita nak cari pasangan songsang dia apa. Contohnya macam dalam kes ni, kita ada satu matrix A, kan? Matrix A kat sini, tak kisahlah. Cuma dalam kes ni kita belajar 2 darab 2 lah kita ada satu matrix A ni, 2 darab 2 ni. Tapi kita tak tahu pasangan songsang dia apa. Tapi basically bila kita darabkan, kita akan dapat jawapan matrix identity kan. So macam mana kita nak tahu matrix songsang dia tu matrix apa? So cara dia, diberi matrix A sama dengan A, B, C, D. Kalau perasan kat sini, A, B, C, D kan. Matrix songsang dia A negatif 1 boleh diperoleh dengan rumus yang berikut, iaitu 1 per AD tolak BC didarabkan dengan DA negatif B negatif C. Dengan keadaan AD tolak BC tak boleh sama dengan kosong. Okay, so basically sebenarnya tidak semua matrix itu mempunyai pasangan matrix songsang. So sebenarnya semua matrix tak semestinya semua matrix ada pasangan matrix songsang tau. Ada matrix yang dia tak ada matrix songsang. Okay, so macam mana kita nak tentukan sama ada matrix tu ada matrix songsang ke tidak? Dengan cara kita buat AD tolak BC tak boleh sama dengan sifar. AD tolak BC ni yang mana? Unsur ini. A didarabkan dengan unsur D, ditolakkan dengan unsur B darab dengan unsur C. Kalau jawapan kita sifar, maksudnya dia tak ada matrix songsang. Kalau jawapan dia tidak sifar, maksudnya apa-apa nombor je lah. Kan? Tapi jawapan dia bukan sifar, so maksudnya dia ada matrix songsang. Okay? Matrix songsang itu tidak wujud apabila AD tolak BC sama dengan sifar. Kalau perasan dekat sini. Okay? Okay, so jom kita tengok contoh. Contoh, bagi setiap matrix yang berikut, tentukan sama ada matrix songsang wujud. Jika wujud, hitung matrix songsang. Okay. So, contohlah kita ada satu matrix A. 1, 2, 4, 8. Okay, so dia nak suruh kita cari dia punya matrix songsang kan. Okay, so sebelum tu kita kena tentukan dulu sama ada wujud ke tidak ada punya matrix songsang tu kan. So nak tahu wujud ke tak, kita buat test AD tolak BC. Okay, so maksudnya AD, A kita ialah 1, D kita ialah 8, tolak dengan B darab C. Ni B, ini ialah C. Kan? So bila kita kira 1 darab 8, 8, tolak 2 darab 4, 8, 8 tolak 8 dapat sifar. So kalau kita dapat jawapan sifar, maksudnya matrix songsang A ni tidak wujud. Okey. Syarat dia kiranya AD tolak dengan BC tak boleh sama dengan sifar. So let's say kalau AD tolak BC ni sama dengan sifar, maksudnya kiranya matrix songsang dia tidak wujud. Okey. So next kita tengok yang matrix B pula. Setelah matrix A ni, matrix B pula. Kita nak tentukan dia punya matrix songsang, kita buat dulu AD tolak BC. So kita buatlah AD tolak dengan BC. So bila kita buat AD ni A darab D 3 darab 4 tolak dengan BC 5 darab 2. Okey, so bila kita kita buat 12 tolak 10 dapat jawapan 2. So bila dapat jawapan 2 ni, kiranya AD tolak BC dia tak sama dengan sifar. Betul tak? Kita dapat jawapan 2. Bila dapat jawapan 2 tak sama dengan sifar, maksudnya matrix songsang untuk B tu wujud, ada. Sebab syarat dia untuk wujud tu AD tolak BC dia tak boleh sama dengan sifar. So sekarang ni kita punya AD tolak BC kita dapat 2. Dia tak dapat jawapan sifar kan. So bila dapat nombor selain daripada sifar, kiranya songsang untuk B tu wujud. Okay? Okay, so bila dah wujud, kita cari matrix songsang dia. Cara dia macam mana? Formula dia apa tadi? 1/(n)
AD tolak BC didarabkan dengan, yang ni kita tukar jantina. Kalau sebelum ni A duduk depan sini kan. So kali ni D duduk sini, A duduk sini. Lepas tu ni kita tukar sign. Negatif B, negatif C. Macam ni. Ini formula dia. So kita ni nak cari songsang untuk B. 1 per AD tolak BC. A kita 3, ni 4. Tolak dengan 5 darab 2. Lepas tu kita darabkan dengan matrix DA. Maksudnya matrix tu kita kena tukar. Kalau sebelum ni A tu duduk atas ni, D duduk bawah. Kali ni kita tukar dua-dua tu. D pula duduk atas, A duduk bawah. Untuk B dengan C kita kekalkan kedudukan. Cuma yang kita letak sign negatif. Tu je. Saling tukar kedudukan unsur dalam perpenjuru utama dan darabkan kedua-dua unsur lainnya dengan negatif 1. So kiranya A dengan D tukar tempat. Untuk B dengan C kita darabkan dengan negatif 1. Okay, and then kita kira lah macam biasa. So ini adalah matrix songsang untuk B negatif 1. Okay. So basically sebenarnya cara ni kalau dulu waktu MT belajar kan. AD tolak BC ni familiar, sangat familiar lah kan. So 1 per AD tolak BC, nak ingat macam mana untuk matrix ni? So 1 per AD tolak BC. Matrix tu tak tahu macam mana nak ingat. Kita ingat je untuk pasangan yang kanan ni, untuk pasangan yang macam ni, kiranya dia saling tukar tempat. Kalau sebelum ni A duduk sini, kali ni D duduk sini. Dia tukar tempat dengan A. Untuk pasangan yang sebelah sini pula, kan, yang berpenjuru ke kanan atas pula, tadi ke kiri kan, ni ke atas pula, tadi ke kiri macam ni. Kali ni ke atas pula, kalau ke kiri tadi kita tukar tempat, untuk ke kanan dia stay tempat yang sama, cumanya kita darabkan dengan negatif 1 ataupun bahasa dia kita tukar jantina. Kalau jantina dia sebelum ni positif, kali ni jadi negatif. Kalau jantina dia sebelum ni negatif, dia akan jadi positif. Faham tak? Itu. Bahasa dia tukar jantina. Dia tu sama tempat. Cuma ingat kita tukar jantina. Okey, macam tu. So senang je ingat. And then dapatlah jawapan matrix songsang. Okey. So kita tengok contoh lain. Diberi matrix C sama dengan 2, negatif 6, 1, negatif 2. Hitung matrix songsang bagi matrix C. Okay, so basically, bila disebut je hitung matrix songsang bagi C, maksudnya kita tahulah C memang adalah dia punya matrix songsang. Kan? So tak perlu nak test pakai AD tolak BC tu tak perlu. Kita terus je cari. So macam biasa, 1 over AD tolak BC, kita darabkan dengan matrix ni. Matrix ni macam biasa, arrow ke kiri ni tukar tempat, arrow ke kanan ni tukar jantina. So buat macam biasa and then dapat jawapan. So ini adalah matrix songsang untuk C. Ini adalah matrix C, ini adalah matrix songsang untuk C. So let's say kalau C tu bila kita darabkan matrix songsang untuk C, kita akan dapat jawapan identity. Betul tak? So sama juga untuk C negatif 1 ni, bila kita darabkan dengan matrix C, kita akan dapat jawapan identity. Okay, so tu je untuk sharing session kali ini. Next kita akan sambung untuk penyelesaian matrix pula. Okay, so tu je. Bye. Assalamualaikum.